Assalamualaikum semua, selamat menyambut Ramadan. Okey, hari ni kita ada satu buku yang kita nak review, which is 365 Stories to Make You Rich. Okey, apa yang menarik tentang buku ni? Buku ni ditulis oleh Charlie Campbell. Beliau merupakan owner kepada Financial Stress Reduction Workshop yang diadakan selama 8 minggu, iaitu di University of California. Alright, apa yang menarik tentang buku ni? Banyak sangat, sebab bila 365 story, maknanya setiap hari akan ada satu cerita yang menerangkan tentang bagaimana kita nak kaya, ataupun bagaimana untuk menjadikan kita seorang yang kaya. Tetapi apa kelainan yang ada dalam buku ni, dia lebih menerangkan tentang kekayaan ni adalah satu perkara yang subjektif. So kenapa? Kerana orang nampak kaya ni, bila dia kaya, dia adalah orang yang berjaya. Tapi apa pula definisi kejayaan kepada orang yang cacat penglihatan ataupun cacat anggota, minta maaf saya sebab tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang ada dalam buku ni, dia lebih nak menerangkan bagaimana kita nak menjadi seorang yang kaya, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita kaya dalam pelbagai sudut, tak semestinya dari segi wang ringgit sahaja. Dalam buku ni ada 6 prinsipal yang diterangkan, which is salah satu prinsipal dia adalah think positive. Untuk kita memahami perjalanan cerita dalam buku ni, dia lebih menerangkan tentang bagaimana kita mempunyai fikiran yang positif boleh membawa kita kepada kejayaan yang kita nak capai. Setiap hari kita akan melalui journey yang baru, ataupun setiap hari adalah satu permulaan yang baru untuk perjalanan hidup kita. So kita akan dapat rasa perkara yang sama sahaja. Itu yang perkara pertama lah. Yang kedua adalah send out ship. Langkah untuk kita berjaya ataupun langkah untuk kita mencapai kejayaan adalah kita perlu menghantar kapal-kapal kita keluar. Apa maksud perlu menghantar kapal kita keluar? Saya mula tak faham juga, tapi bila saya relate balik dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya dah melalui perjalanan perniagaan jatuh bangun dulu, dia lebih kepada berbentuk sekiranya kita dah nak sesuatu tu, kita bukan tunggu perkara tu datang, kita perlu keluarkan perkara tu untuk capai benda tu. Which is kita kena melakukan satu tindakan, tapi bukan dalam satu cara sahaja. Kita perlu melakukan dengan pelbagai cara. Bila kita hantar pelbagai cara untuk kita mencapai misi tu, kita akan capai juga. Sebab dalam 5 cara yang kita nak cuba, mungkin 4 gagal. So 1 kita akan jumpa jalan yang terbaik. So itu prinsipal yang kedua. Untuk prinsipal yang ketiga, count your money. Kerana penting untuk kita menjadi seorang yang kaya ataupun berjaya, kita kena tahu dan menilai kewangan yang kita ada. Jadi perkara ni pernah berlaku dekat saya apabila saya tak menilai kewangan yang ada pada diri saya, menyebabkan apa perancangan yang saya nak buat gagal. Which is, pertama saya cuba nak lebarkan perniagaan saya cuba nak tambah lagi manpower dalam kumpulan. Tapi sedangkan saya tahu untuk mencapai target sale tersebut akan ada halangan-halangan tertentu. Jadi tak semestinya saya perlu masuk ramai-ramai untuk dalam satu pasukan saya, sedangkan saya mungkin perlu pilih seorang atau 2 orang saja untuk bersama dengan saya sebelum saya nak lebarkan lagi perniagaan saya. So itu perkara yang pertama lah. Contoh lain saya boleh bagi tahu, saya banyak relate dengan perniagaan saya sebab banyak benda yang apabila saya baca buku, banyak relate dengan apa yang dah berlaku dekat saya lah. So selain daripada tu, antara problem bila kita tak mengira kewangan kita, kita tak tahu dalam tempoh 2-3 bulan lagi company kita nak ke mana, ataupun kita tak tahu dalam bidang kerjaya kita sendiri dalam tempoh 3-4 bulan ataupun 6 bulan lagi sebenarnya kita nak ke mana. Bila kita tak mengira apa yang ada pada kita, count your money means that kita mengira apa yang ada pada diri kita, tak semestinya kewangan. Jadi kita kena melihat pelbagai sudut, so that barulah kita boleh merancang perjalanan kita dalam tempoh 6 bulan kita nak ke mana, dalam tempoh setahun lagi kita nak ke mana. Jadi untuk prinsipal yang ketiga ni bagi saya sangat-sangat memberi makna kepada saya lah, sebab especially bila kita melibatkan syarikat ataupun perniagaan, banyak perkara yang kita terlepas pandang berkenaan dengan pengiraan kos ataupun pengiraan perkara-perkara yang kecil, sehingga menyebabkan sebenarnya kita tak making profit pun. Sebenarnya kita lebih banyak expenses daripada profit. Alright, kita jump kepada prinsipal yang keempat, iaitu swim with dolphin. Kosakata yang digunakan dalam buku ni sangat menarik lah bagi saya, sebab swim with dolphin, apa maksud dia? Sebenarnya dia nak kita berenang bersama dengan rakan ataupun kenalan yang memahami bidang kerja kita ataupun yang boleh membantu kita untuk pergi ke lebih ke depan. Jadi dia kata swim with dolphin, don't swim with shark. So
kita sini pun dah tahu, bila kita berenang dengan dolphin, kita akan ada sekawan haiwan yang sangat baik. Which is bila kita memilih untuk berenang bersama dolphin, kita akan mempunyai sekumpulan rakan-rakan ataupun sekumpulan supporters untuk kita lebih ke depan, ataupun kita akan dapat dikelilingi oleh orang yang sentiasa menyokong kita daripada belakang dan nak bawa kita ke depan. So itu adalah maksud swim with dolphin. Alright, so kita masuk kepada prinsip yang kelima, which is survive the storm. Okay, kalau kita klik pada internet, survive the storm, ada yang akan cakap survive the storm ataupun rain dance in the storm. Bagi saya benda tu datang sekali dua lah, sebab kita kena selamat juga daripada ribut tersebut, tapi dalam masa sama kita kena menyesuaikan diri dalam keadaan ribut tersebut so that kita dapat cari jalan penyelesaian. So bagi saya benda tu sangat relate dengan kehidupan saya jugalah, sebab bila kita lalu zaman PKP, kita lalu zaman customer tak ada, orang reject, jadi benda tu adalah ribut dalam sebuah perniagaan. Jadi in a way saya kena pilih cara yang terbaik untuk survive dalam PKP ni. Jadi ada beberapa cara yang mana salah satu dia adalah bila kita bertanya pendapat daripada orang, jadi kita dapat jumpa solution. So antara perkara yang paling baik adalah kita cuba minimalkan kita punya cost, tapi dalam masa sama kita cuba cari titik persamaan antara pelanggan yang sedang berada kat rumah, apa servis yang terbaik untuk kita supply, which is instead of kita sebelum ni kita cuci rumah, kita selitkan sekali dengan sanitizing. So itu antara solution yang saya jumpa bila kita cuba survive dalam storm yang berlaku. Kita jam kepada prinsipal yang ke-6. Panjang sikit lah untuk topik kali ini sebab dia ada 6 prinsipal. So untuk prinsipal yang ke-6 adalah seek balance alignment. So sebenarnya dia lebih kepada kita perlu mencari keseimbangan dalam kehidupan kita lah, sebab kita tak tahu sebenarnya kadang bila kita buat sesuatu perkara tu, kita lebih kepada fikirkan bahawa untuk diri kita ataupun kita hanya nak mengejarkan sesuatu yang memang sementara, which is kita nak kejar apa yang ada dalam dunia saja, tapi di akhirat kita tak balance. So sebagai umat Islam, untuk kita seek for the balance untuk kedua-dua keadaan, itulah bermaksudnya apabila kita kena pergi berguru, ada masa kita kena masuk kelas, ataupun ada masa kita kena mendengar beberapa mungkin kita masuk majlis ilmu, so that kita dalam masa kita mengajar kehidupan kita, kita juga balance dalam agama. Jadi ini ramai yang dah pesan dekat kita. Cuma bagi saya, dia lebih kepada diri sendirilah. Apabila diri sendiri tak cermin balik diri bahawa ada kekurangan dekat sini, ada kelebihan dekat sini, lebih senang untuk kita terus hanyut dan kita tak berada pada jalan yang sepatutnya. Alright, so banyaklah konten yang kita boleh dapat daripada buku ni. Dia ada 365 story. So kalau saya nak cerita satu demi satu memang ambil masa yang panjang. Jadi saya just ambil prinsipal saja apa yang dimaksudkan dalam buku ni. Alright, kerana 6 prinsipal tadi tu sebenarnya memang terkandung dalam semua cerita yang ada dalam ni lah. Feel free untuk cari buku ni, which is boleh cari dekat bookstore ataupun boleh cari online. Dan saya rasa story dia pun setiap satu pages ada satu story yang berbeza. So saya rasa it's good untuk kita ulang baca dan kita sentiasa kaji apa maksud yang tersirat dalam tu. Right? So itu saja untuk kali ini. Selamat berpuasa dan insyaAllah selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.